Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya. Hari ini hari Jumaat 12 Mac 2021. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar saudara sihat walafiat. Sebab ya, saudara Muhammad Fuad. Waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim, apa khabar saudara Syah? Saudara Harimau Berantai, Assalamualaikum. Saudara Harimau Berantai, teman baru dapat tadi yuk. Katanya kiriman apa? Dending manis tu. Saudara Muhammad Fahmi, saudara Ruby Din, Ibrahim Cik Muda, saudara Fuad Rahman, apa khabar saudara Fuad? Saya makan roti saja malam ni. Saudara Nasir Yusof, Khairul Paklang, Mustafa Ilyas. Ruby Din, apa khabar Bi? Ruby muncul bersama pasangannya, saudara Fihad Yasir, apa khabar Fihad? Om Salai, ya, jangan lupa Om Salai. Saudara Nur Azwa, saudara Hamzah Husin, Kamaruddin Dinas, berakhir derita Man JB. Man kalau hadir macam-macam gambar dia ada. Om Salai jangan lupa, memang tak lupa ya teman-teman yang berada di Batu Kif. Pergi cari Om Salai di jalan Sungai Tua. Saudara Syarifuddin Syahari, saudara Mak Kilap Pahang, saudara Zalai Idris, Yang Maya, apa khabar Yang? Samsudin alias Anggrek Rimba. Salam, terima kasih. Saya makan roti je ni Anggrek Waksu, Joka, Roslan Mak Yatim, Marzuki Makno, Nur Haidin Mahmud, Abu Sin Abu, Wak Sukimin Wak Kijan, Syahizan Izam, Saudara Fuad. Oh, diet. Memanglah gitu ya Saudara Fuad ya. Farizal Cik Murad, Azali Kasim, Amir Dolah, Hafazah Abu Bakar Fazah, Mas Al-Banj Wahab, Syahizam Izam, Saudara Hashim Aliyah, apa khabar orang Melaka? Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, Terengganu okey, ada Kota Baru okey tak? Baik. Samsudin Makzin, Mazlan Haji Malik, Amir Dolah, Zainal Latif, Muhammad Hafiz Abdul, Augustistan, how are you Augustin? Roshinin Kurungot, apa khabar Roshinin? Sabah, Alhamdulillah, nampaknya ada penurunan sedikit. Jadi saya mohon maaf kepada yang tak sempat saya santuni satu persatu. Usai ini saya akan santuni. Kerana saya harus memberi laporan tentang COVID-19 hari ini 12 Mac hari Jumaat Kes baru ada penurunan tapi tak banyak, masih lagi berlegar pada angka 1575. Semalam 1647 menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 320,939. Yang mengundang kematian hari ini 3 kematian. Jadi jumlah kematian terkumpul sudah 1,203. Sebab itu sahabat malam saya memberi peringatan saudara berhati-hati dan jaga kebersihan diri. Di Sabah Alhamdulillah kekal 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut dah angka 2 angka saja. Dan ada trend penurunan. Semalam 61, hari ini 57. Di Labuan ada peningkatan tapi single digit. Semalam 1, hari ini 3. Cuma di Sarawak ada sedikit menggusarkan kerana dia punya trend tu masih lagi beredar pada angka 150 ke atas, iaitu 3 hari lalu 159, kemudian dia turun 168. Hari ini di Sarawak jangkitannya 173. Di Kedah ada peningkatan sikit, tak elok cik oi. Semalam 18, hari ini 23. Di Pulau Pinang Alhamdulillah Mamu ya, semalam 169 tapi hari ini 132. Kita berusaha untuk menjadikan double digit dan terus kepada single digit. Di Perak Alhamdulillah dah 5 hari 6 hari dah double digit. Cuma di Perak semalam 69, hari ini 44. Di Selangor agak menggusarkan. Trend peningkatan itu agak ketara. Sebab 3 hari lalu 561, kemudian dia naik 721 dan hari ini 751. Jadi warga Selangor, warga Lembah Kelang, berusahalah kita. Saya tahu ini mungkin datang daripada kluster perkilangan. Di Kuala Lumpur semalam double digit, tiba-tiba hari ini naik balik 108. Di Putrajaya juga ada peningkatan, semalam 2, hari ini 4. Di Negeri Sembilan Alhamdulillah semalam 79, hari ini 32. Begitu juga di Melaka. Di Melaka semalam 71, hari ini 25. Di Johor semalam 170, ada trend penurunan sebab di Johor ni 2 hari lepas 273, kemudian dia turun 170.
dan hari ini turun lagi 135. Kita mengharapkan warga Johor berusahalah kita untuk mengekang penularan virus corona. Saudara, begitu juga di Pahang juga ada penurunan, semalam 7, hari ini 4. Di Terengganu ada peningkatan, semalam 4, hari ini naik balik 16. Cuma yang tidak menyenangkan kita adalah di Perlis. Di Perlis semalam 2, hari ini naik, tiba-tiba melonjak balik ke 25 orang. Jadi warga Perlis, cik oi, kena berhati-hatilah dek. Ada peningkatannya tu. Begitu juga di Kelantan, semalam 28, hari ini 43. Itu sahaja laporan di negara kita. Cuma saya nak melaporkan juga sedikit bahawa untuk hari ini sahaja seramai 52,068 warga Amerika disahkan dijangkiti COVID-19 dan mengundang kematian 1,260 sehari saja. Meskipun jumlah 98,203,893 vaksin telah pun dihantar ke seluruh Amerika. Jadi warganya telah disuntik dengan vaksin tersebut lebih daripada 10%. Tapi peningkatannya masih lagi ketara. Jumlah terkumpul sudah 29,206 orang, 29,206,727 dan menelan korban sejumlah 530,523 orang. Jadi sebab itulah saya mengharapkan supaya kita menjadikan itu ambil iktibar, supaya kita berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan diri dan melakukan penjarakan sosial, saudara ya. Kenapa saya terperanjat juga sebab hari ini mendapat kiriman berita daripada Reuters. Reuters adalah sebuah syarikat berita antarabangsa yang menyebut di Copenhagen, ya. Sebab bahagian Kementerian Kesihatan di Denmark, Norway dan Iceland pada hari Khamis malam telah pun menghentikan seketika itu penggunaan vaksin jenis AstraZeneca. AstraZeneca, saya rasa yang ini mungkin tidak masuk negara kita sebab kita menggunakan Pfizer. Tapi kalau AstraZeneca ni susah juga sebab kerana di Australia mereka menghentikan, begitu juga di beberapa negara di Eropah. Jadi vaksin ini nampaknya ada side effect yang begitu ketara ya. Jaka Ling Lang, apa khabar saudara? Okey saudara, baik, sekarang ini kita masuk e-commerce. Dalam e-commerce jangan lupa berhubung dengan Azhar 0113304141 0113304141 untuk memasukkan iklan produk saudara. Dan juga jangan lupa jugalah jangan lupa ini rendang tok ibunya dan juga baulu berdal, ataupun boleh berhubung dengan Siti Fareha untuk memasukkan produk-produk saudara dalam iklan saya dalam e-commerce. Siti Fareha 017-711-4300. Bila berhubung dengan Siti Fareha jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Ataupun untuk di Lembah Kelang berhubunglah dengan Syauqi 012-357-5703, iaitu Kizinis, buah-buahan segar, harga murah di pasaran. Saya jangan lupa ini ada juga peluang perniagaan untuk teman-teman yang nak mencari rezeki yang halal melalui perniagaan berhubung dengan syarikat Sorelis Kiosk Legacy, iaitu berupa jus-jus segar yang dibuat daripada ladang kepunyaan Siti Soraya dan Farkana Nasron. Cordial, jus nenas, jus rosel, banyak khasiatnya ya. Jadi boleh hubungi sama ada Siti Soraya ataupun Farkana 03-624-10786. Baik, semalam saya menyatakan bahawa saudara Zul ada minta saya mewawarkan produknya. Cuma dia punya banyak produk rupanya syarikat saudara Zul ni, iaitu daripada Shopee tu toko jamu kemaman. Cuma saya memikirkan kalau nak saya serahkan semua ke 6 produk di satu hari mungkin tak begitu bertepatan. Mungkin jadi saya rasa saya serahkan satu persatu. Sampai malam satu tak apalah. Sebulan pun sebulan lah ya kita mendengar apa yang ada daripada syarikat milik toko jamu kemaman. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. 019-917-0449.
Jadi produknya yang pertama sekali malam ini ialah jus. Ni cantik package dia tu, berat, saya nampak cukuplah untuk baik ni untuk digunakan, rasa lebih daripada sebulan rasanya. Jus ini iaitu jus 30 IQ. Ini jenis makanan para anbiya ya. Ini merupakan minuman tambahan untuk tenaga di bulan Ramadan. Dalam kita menghadapi musim Ramadan nanti, jangan lupa jus 30 IQ. Sebab ia berasaskan kepada makanan para anbiya, kerana ia membantu mencerdaskan minda dan merangsang IQ bagi pelajar dan para tahfiz. Jadi boleh diberi untuk anak-anak untuk menambah IQ-nya. Ia juga membantu menguatkan ingatan dan merawat gejala mudah lupa. Kita dah tua-tua ni, eloklah, saya pun lupa. Saya ingat nak minum, tapi saya belum cuba lagi. Ya, cuba yang saya telah cuba ni, yang satu produk lagi tu, alhamdulillah. Jadi jus 30 IQ ini ia juga membantu melegakan bengkak dan sakit sendi. Untuk orang tua, anak-anak untuk dia punya IQ, fikirannya cergas. Dan ini adalah sebagai makanan tambahan, sebab ramuan produk ini berasaskan kepada kurma, kismis. Sebab itu untuk IQ, kismis. Kemudian habatus sauda. Habatus sauda ini memang baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit yang boleh diubati, yang tidak boleh diubati melainkan mati dengan habatus sauda. Kemudian ada badam, kemudian delima, air zam-zam, dan juga air bacaan 30 juz Al-Quran, serta dengan doa-doa orang para awliya, pada orang yang alim ya. Jadi berat dia besar, beratlah 1000 mg. Harga saya tak boleh sebutkan harga, saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449, boleh memesan untuk jus 30 IQ ini untuk makanan sebuah keluarga. Ya, saudara Zul, malam besok saya akan review yang produk yang lain. Banyak produk saya ucapkan tahniah. Dan pada teman-teman yang nak berniaga, boleh berhubung dengan saudara Zul untuk menjadikan rakan perniagaan. Ya saudara, jangan marah pada saya, teman-teman dah mula masuk dan mereka untuk melihat produk-produk, silalah untuk berniaga. Ingat saudara, 9 daripada 10 rezeki yang terbaik, kata baginda Rasulullah SAW, datang daripada perniagaan. Dan dalam keadaan begini, kita kena ingat, dengarlah wahai umat Islam untuk muhasabah diri kita. Kerana ini adalah pesanan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Ini baginda Rasulullah punya pesan. Dia kata, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Maka para sahabat bertanya, apakah penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Duhai Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah: 1. Terlalu banyak bersukaria. 2. Terlalu bermewah-mewahan. 3. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Jadi korun. Korun ni dia menimpa, akhirnya harta itu menimpa dirinya. 4. Penipuan dalam merebut harta benda dunia. Jadi mencari harta ataupun pendapatan yang tidak halal. 5. Saling memarahi, yang tidak mampu menahan sabar. Dan yang ke-6, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Ini sabda junjungan kita, jadi kita harus berhati-hati. Dan ingatlah, agar kita sentiasa berada dalam kasih sayang, kita kena ingat, jangan mudah marah, menahan sabar. Wa amilus sabirin. Ya saudara, ingat, negara rahmah, ummah sejahtera. Saudara, bila kita bercakap soal agama ini apa semua, memang setakat semalam hari ini dalam world, boleh katakan di setiap internet ini menyiarkan tentang persoalan isu kalimah Allah. Saya tidak berhasrat untuk membincangkan persoalan ini kerana saya tidak tahu, tidak pakar dalam perundangan Islam, dalam hukum undang-undang. Saya bukan lawyer. Bagaimanapun saya lihat tu ada kumpulan pembela NGO. NGO nak mengadakan himpunan tergempar pada hari Ahad ini. Cuma saya menasihatkan pada pandangan saya lah. Baginda Rasulullah menyatakan, simpanlah amarah kita. Ada caranya. Saya rasa biarlah perkara ini ditentukan oleh pihak berwajib.
Kerana yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Aziz Hamidi telah pun menghantar kiriman pada saya. Dia kata, selain kalimah Allah, perkataan lain yang dibenarkan adalah solat, Kaabah dan Baitullah. Beberapa pihak mendakwa hak penggunaan kalimah suci itu bagi tujuan pendidikan dalam komuniti mereka. Jadi mereka juga memberi alasan ia tidak menimbulkan sebarang kekacauan kepada keselamatan awam. Jadi kata Datuk Seri Hamidi, dia kata kita menghormati keputusan mahkamah. Namun selaku parti UMNO, parti yang memperjuangkan agama bangsa tanah air, parti keramat UMNO ini melihat ia merupakan satu episod yang mendukacitakan keputusan semalam. Kerana isu ini, kata Datuk Seri Hamidi, sebenarnya telah berlarutan sejak tahun 2008. Bukan semalam, bukan kemarin. Dah 13 tahun dan sudah menjadi polemik katanya. Jadi tentunya ia amat menyedihkan buat majoriti rakyat negara ini yang merupakan orang Melayu beragama Islam. Itu beliau menzahirkan. Jadi bagaimanapun teman-teman, saya rasa eloklah kita share permasalahan ini kerana ini isu besar. Cuma sebagaimana yang saya nyatakan semalam, kita harus bersedia sebab Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna telah membuat kenyataan bahawa beliau akan mengkaji memanggil pihak-pihak berwajib, khususnya para peguam, untuk mengkaji semula tentang keputusan hakim itu. Boleh buat rayuan. Cuma bila kita membuat rayuan itu nanti, pastikan kumpulan kita ni lengkap dengan pelbagai hujah. Duduk, bincang. Sebab ini bukan soal kecil. Ini soal maruah, ini soal perjuangan kita, ini soal agama suci kita. Dan jangan lupa bahawa negara ini, negara Malaysia, perlembagaannya perkara 3, iaitu agama Islam itu adalah agama persekutuan, tuntas. Dan permasalahan soal-soal agama Islam ini terletak di bawah ini kuasa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong serta Raja-Raja Melayu. Jadi kita ada hujah-hujah yang kukuh. Jadi pastikan kumpulan peguam kita tu yang akan merayu dan sebagainya, sebagaimana yang diumumkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia kata kementeriannya sedang mengkaji untuk merayu ataupun minta dikaji semula keputusan hakim itu. Dan eloklah sebab menteri agama, menteri yang jaga ini hak awak ini, undang-undang ini datang daripada parti PAS. Ya tentulah beliau lebih arif lagi gamaknya. Dan pertama beliau arif dari soal undang-undang perundangan negara. Kemudian beliau tentulah ada tim kumpulan yang boleh memberi hujah-hujah dari si aspek keagamaan. Ini bukan soal main-main. Jadi tak boleh sekadar untuk kita unjuk rasa dan sebagainya. Kerana dalam keadaan sekarang ni, saya rasa buat masa sekarang ni, keadaan rakyat begitu tertekan. Kita adalah warga cinta damai. Kita warga menyantuni keharmonian. Kita harmonis. Jangan satu dua perkara ini, maka akhirnya negara kita sudah dalam keadaan susah. Kita terjebak dengan keadaan ekonomi yang merudum. Orang tak ada kerja. Jadi amarah rakyat itu cepat terbakar. Jadi jangan kita memainkan perasaan rakyat dalam keadaan sebegini. So jangan kita memetik api di atas timbunan minyak petrol. Ini bahaya. Saya bukan tak setuju untuk kita menyatakan, kita menyatakan sokongan kita beri teguh di belakang barisan peguam. Jadi saya mencadangkan kalau boleh saya mencadangkan supaya pertama sekali Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal agama Islam, siapkan dia punya tim. Para peguam, para pakar-pakar, segala mufti dan sebagainya, bukan dengan emosi. Memanglah saudara Ilyas, masalah kita ni sekarang ni, asal sesuatu benda yang tentang orang Islam ni mudah sangat mereka perlakukan. Kerana sebab itu saya kata, kita juga ada macam-macam pertubuhan yang dianggotai oleh orang Islam sendiri. Banyak pertubuhan-pertubuhan itu yang kadang bertentangan dengan Islam. Tapi nak buat macam mana? Bahawa pertubuhan mereka itu diizinkan. Ya ini masalahnya. Itu yang saya katakan, kita ada musuh dalam selimut. Musuh-musuh Islam dalam selimut. Mengaku dirinya Islam. Tetapi pegangannya, akidahnya tak kukuh. Jadi saya memang terpanggil untuk membahaskan persoalan itu. Tetapi saya tidak boleh memberi pencerahan lebih daripada itu. Kerana pertama sekali saya bukan pakar. Saya tidak tahu soal hukum-hukum dari segi undang-undang. Kalau undang-undang saya jadi peguam senanglah ceritanya. Ini tidak. Jadi saya mengharapkan supaya Kementerian Jabatan Perdana Menteri
Okey, menteri yang menjaga hak ehwal agama Islam. Sepatutnya dah berkumpul dah, buat satu tim. 10 orang ke 5 orang ke, pakar-pakar syar'i, pakar-pakar undang-undang Islam dan sebagainya, untuk menjadikan sebagai bahan apabila menteri hak ehwal keselamatan dalam negeri mengemukakan appeal nanti, maka kita bantu. Dalam keadaan begini kita tak boleh meletakkan politik. Saya tak bersetuju saudara nak menjadikan ini sebagai isu politik. Saya tak bersetuju. Saudara lihatlah apa yang disantuni oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau tak ada menyalahkan sama pihak. Cuma beliau mengatakan bahawa ini realitinya. Permasalahan ini berlanjutan daripada tahun 2008. Memanglah keadaan ini mendukacitakan. Dan beliau sebagai warga cinta damai, okey, parti UMNO yang memperjuangkan demi martabat agama bangsa tanah air, tentulah dia akan kecewa, tetapi tidak boleh lari daripada aspek undang-undang. Kerana apabila Mahkamah Tinggi dah menjatuhkan keputusan, maka kita boleh buat appeal. Ini saluran kena betul. Tiba-tiba kita nak tunjuk, unjuk rasa dan sebagainya, kita nak berbalas sama kita, buat apa? Tak apa. Walaupun Menteri Dalam Negeri itu datang daripada, ini bukan soal kepartian. Ini soal martabat kita. Tapi biar kita santuni dengan cara berhemah. Saudara Hani, jangan ego sangat buat bincang. Saya setuju. Ini bukan masanya untuk kita menunjuk keegoan kita. Kita duduk. Sebab sekarang ni kita kena ingat, politik ni toward the end nanti akan bercantum juga. Politik ini dia politik hanya untuk mencari kuasa. Tapi masalah sekarang ni, apa yang depan kita sekarang ni, kita dicabar. Okey, bahawa umat Islam sekarang ni bagaimana? Di hadapan kita ada masalah lebih besar daripada politik. Ini perlu disantuni dengan berhemah. Panggil peguam-peguam yang pakar-pakar. Jangan kita panggil peguam daripada bukan Islam. Dan duduk bincang. Jadi saya harap menteri di Jabatan Menteri yang menjaga hak ehwal undang-undang ni, tentu dia tahu siapa pakar-pakarnya, kerana beliau juga adalah peguam. Cari peguam yang baik untuk berbincang, untuk mencari jalan bagaimana supaya isu ini dapat kita laksanakan secara tuntas. Jangan berlerit-lerit. Akhirnya kita sama kita berbalah. Saudara Hakim, jangan panggil Siti Kasim, rosak habis. Saya kadang-kadang selalu berjenaka, okey lah tu. Benda serius ni selalu bagi cool down keadaannya. Ya, Saudara Jahabar Ali, Assalamualaikum Datuk, teruskan pencerahan demi UMNO Parti Keramat. Ya, saya memberi pencerahan ini. Saya yakin menangani setiap masalah dengan berhemah. Kita bukannya orangnya yang nak berdebat. Kita boleh berdebat, tapi bukan dengan beremosi. Jangan kamu cari penyelesaian melalui emosi. Emosi itu seringkali membawa pada kehancuran. Berbincang, cari jalan bagaimana kita. Sebab itu macam malam tadi saya katakan, kerana kita beremosi, akhirnya Pulau Batik Putih hilang. Hanya kerana kita mengizinkan emosi. Jadi kita cari bijak. Orang Islam ni bijak. Kita ada ilmu undang-undang. Panggil peguam-peguam kita, anak-anak muda yang hebat, cari, buat research dan sebagainya. Mansur Ibrahim, memanglah kita tak boleh lah. Kalau saya membakar perasaan saya, jadi benda ini tidak elok untuk negara kita. Kita lawan di mahkamah. Itu betul. Kita lawan di mahkamah. Kita nak berlawan bola, biar di lapangan bola. Kita nak lawan undang-undang di mahkamah. Mahkamah rendah, mahkamah session, mahkamah magistrate, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah agung, ada dia punya lapangan. Kita lawan. Tapi bukanlah jangan kita mewujudkan suasana yang tidak. Akhirnya kalau kita berbalah, kita rugi dari segi politik, kita rugi dari segi ekonomi, kehidupan rakyat bertambah timpit lagi. Ini juga mungkin kehendak mereka. Sebab itu mereka mencetuskan sesuatunya. Saudara Abdullah Zainal, kita bangkit. Kita akan bangkit. Kita bangkit mempertahankan martabat bangsa kita, martabat agama kita. Jadi saya mengharapkan kalau boleh, saya tak maulah nak persalahkan PAS ke, nak persalahkan PBM ke, nak persalahkan menteri-menteri agama ke, UMNO ke. Ini sekarang waktunya kita penyatuan minda kita. Dan dalam keadaan begini, kalau adalah pegawai yang baik dalam Parti Keadilan, masukkan sekali. Kalau adalah pegawai yang baik daripada PAS, masukkan sekali. Kalau ada peguam syar'i yang baik daripada Parti PBM, cantumkan sekali. Ini masa untuk kita menyatui pemikiran. Lepas itu masuk pada ni politik, balahlah balik. Ini pandangan saya, Aiman Muhammad, aku anti Melayu liberal. Tak kira siapa pun. Aiman, betul. Kita tak setuju dengan orang liberal. Tapi biar cara tu. Orang kata tarik benang,
tarik rambut dalam tepung, rambut tak berkecai. Tepung tak berkecai, rambut tak putus. Kita bijak. Melayu itu bijak, menyantun, menegurnya dalam seloka. Tetapi jangan dicabar. Masalah sekarang ni bukan mencabar kerana mahkamah memutuskan. Biarlah kita santuni dulu. Tapi kalau itu dicabar, soal lain. Sebab itu saya kata, saya berharap teman-teman, bukan saya tak setuju. Boleh nak berdemonstrasi, tapi dalam keadaan sekarang ni. Rakyat dah tak ada duit ni saya. Kalau kita nanti kalau pihak polis pun telah buat kenyataan, mubarah, dia kata kalau ada demonstrasi, mereka akan ambil tindakan. Tak pasal-pasal buat apa. Ada dia cara. Bila dah tak ada upaya, bila dah tolak kita ke dinding, itu barulah kita tangani sebagai anak jantan. Saudara punya semangat, saya lebih bersemangat lagi, teman-teman lebih semangat lagi. Jadi kita tetap akan pertahankan. Saudara Mahrum Idris, betul. Kita akan tetap mempertahankan kesucian, bukan kesucian, martabat agama Islam. Agama kita, anutan kita yang kita amalkan berkurun. Ini. Bila sentuh Islam ni bukan hanya menyentuh soal agama, menyentuh soal bangsa, menyentuh soal raja-raja. Sebab agama Islam duduk di bawah pentadbiran raja-raja Melayu. Memang kita nak bagi tahu, tapi bukanlah kita cara kita, oi kau nak bergaduh aku. Tak boleh begitu. Kita santuni. Sebab kita adalah warga cinta damai. Mereka melakukan onar, biar undang-undang mengambil tindakan ke atas mereka. Sebab selepas usai acara ni, baru kita dapat tahu. Banyak benda lagi ekorannya. Ya saudara, saya setakat itu yang saya boleh bagi pencerahan berhubung dengan isu kalimah Allah ni. Kalimah Allah memang kita mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu bersetuju. Itu soal lain. Soal bersih, soal apa semua itu soal lain. Tidur jalanan apa semua, itu bukan budaya Islam. Islam itu disebarkan ke seluruh dunia bukan dengan mata pedang. Baginda menyantuni dengan berhemah. Ini Bulan Rabu itu dah terlambat dah tu. Sabar saudara. Tarik nafas, duduk mengucap 2 kalimah syahadat, berdoa pada Allah. Santuni orang kafir untuk sokongan? Tidak, pasti tak ada. Kita kena ingat orang kafir itu tetap sentiasa mereka akan memusuhi. Sebab itu dalam ayat Quran sebut lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu nama abud lakum dinukum waliyadin. Jangan kamu mau berusaha untuk kami percaya pada kamu. Tidak sama sekali. Kata ingat, agamamu, agamaku. Itu. Tapi bukan. Sekarang ni, kerajaan saya yakin sedang menyantuni. Kalau mereka tak boleh santun, kalau dia kata dengan ini terpulang pada rakyat. Itu isu lain. Sabar, saudara ya. Okey, saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Memang saya tahu tentang apa-apa kumpulan wang simpanan pekerja, dah ada yang dapat tetapi tidak memenuhi sebagaimana tuntutan kita. Betul, Saudara Marzuki Saad, Islam itu indah. Islam itu way of life. Cara kehidupan kita. Ya. Jadi, apa maksud saya dalam kumpulan wang simpanan pekerja ini, kita berharap agar pimpinan yang terbaru, CEO dah masuk, dapat memikirkan tentang kita RM10,000. Kalau apa ini, dia dah bayar, mungkin dia dapat RM5,000 atau RM2,000, jadi bakinya RM10,000 tu, kita bayarkanlah segera. Sebab rakyat sekarang tengah susah. Begitu juga dengan isu moratorium. Saya berharaplah agar Menteri Kewangan berlapang dada memikirkan secara serius soal hutang-hutang yang ditanggung oleh rakyat dengan institusi kewangan. Bukan saja bank, finance company, rumah yang nak kena lelong, rumah nak kena tarik, banyak macam-macam. Kasihanilah rakyat. Rakyat menderita sekarang ni. Rakyat mengharapkan sentuhan daripada pimpinan yang berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Okey. Malam ini kita berbicara tentang isunya, tajuk perbincangan kita malam ini adalah budaya tempang berpolitik. Budaya yang tempang dalam berpolitik. Sebelum itu kita santuni juga pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pak Andak mengait rambutan, tengah hari pulang segera. Jika sudah lupa daratan, hanyutlah diri di tengah senggara. Memegang hulu pisau belati, terkejut jiran diperdukan lapa. Orang terlalu mengikut hati, akal fikiran sengaja lupa. Itu Pak Nazir pun berperan. Dia berpesan pada kita melalui pantun dia.
Jadi kita jangan ikut hati, saudara ya. Dalam pada gini, saya agak tertarik dengan kiriman puisi. Biar kita baca puisi, legakan sedikit fikiran saudara. Puisi kiriman daripada Abang Lee, daripada Kuala Terengganu. Saya cukup suka membaca puisi-puisi beliau kerana cantik. Tajuk puisi yang saya nak baca malam ini, izinkan saya dalam 2 minit atau 3 minit membaca puisi santunan daripada Abang Lee dari Kuala Terengganu, Perahu Kecilku Tenggelam. Banyak maknanya tu. Hayati saudara. Perahu kecilku bermain angin, bermain ombak, bermain gelombang di tengah lautan. Mengapa dibiarkan perahu kecilku di lambung ombak, diguling gelombang, tidakkah akan tenggelam? Perahu kecilku di lambung ombak, diguling gelombang, di tengah lautan, terlanggar, terumbu karang. Perahu kecilku sudah pun tenggelam. Mengapa dibiarkan? Mengapa dibiarkan? Anak-anaknya terenang-renang, berkaparan, penasaran. Sungguh aku merasa hairan. Kemanakah hilang angkatan kapal perang, kapal selam, pahlawan juang handalan, hulu balang terbilang, zaman berzaman? Adakah armada, kapal perang, kapal selam, gagah perkasa bangsaku juga telah karam di tengah lautan? Tenggelam di badai ribut taufan, atau terlanggar batu karang, atau kerana telah kalah perang. Tenggelam di dasar laut maha dalam, tidak terselam, tersembam di dada zaman bungkam menjadi batu karang, rumah buntal, sarang kerang dan cengkerang. Mengapa dibiarkan? Mengapa dibiarkan perahu kecilku tenggelam menjadi rumah buntal, sarang kerang dan cengkarang? Kemanakah hilang anak-anak bangsaku, pahlawan handalan, hulu balang terbilang, pejuang zaman? Terima kasih saudara Abang Lee. Sajak itu begitu bermakna pada kita. Dia mengibaratkan tentang kedudukan politik kita hari ini. Begitulah. Perahu kita kecil ini tenggelam akhirnya. Dibiar oleh mereka-mereka tertentu. Okey, saudara, sebelum saya menyantuni lagi, saya ingin berpesan pada teman-teman. Kalau nak bagi komen, perlu berhati-hati. Gunakan bahasa yang molek-molek, yang baik-baik. Tidak mencarut, tidak mencerca, tidak memaki dan bersifat peribadi. Prinsip kita, we must agree to disagree. Anda bertanggungjawab atas setiap tulisan yang anda masukkan dalam wall saya sebab saya tidak bertanggungjawab. Saudara, dan hari ini saya nak beritahu lagi, macam saya katakan tadi, bahawa soal kumpulan Wan Semalam Pekerja tidak tuntas. Tak apa, kita sahut lagi, kita minta lagi. Dan yang paling teruk sekarang ni adalah tentang soal harga makanan yang tidak terkawal. Jadi dalam keadaan gini, saya bertanya pada Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Wabi Rosul. Wabi Rosul lah Timbalan Menteri, nak harapkan menteri dia memang tak nampak muka pun. Jadi dia kena turun padang. Lihat, cari jalan, fikirkan bagaimana untuk adanya harga pasaran, harga siling. Jangan biarkan rakyat terus menderita dengan kenaikan harga yang tak menentu. Terus naik. Bukan main-main. Jadi barang disorok. Jadi perkara gini. Jadi Wabi Rosul, dia tak payah fikirlah. Jangan bercakap soal politik. Selesaikan. Usaikan tugas anda sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Jangan nak bercakap, ini kita sepatutnya UMNO tak boleh menyekat, UMNO tak boleh bertanding di kawasan di mana PBM. Itu bukan isu anda. Anda yang melompat. Sedar dirilah. Jadi jaga kementerian yang sekarang ni, anda jadi Timbalan Menteri dalam waktu yang terdekat ini. Sebab anda akan menanti hukuman daripada rakyat. Itu tak ada masalah pada kita. UMNO dah beritahu awal-awal, kita akan bertanding di mana kawasan di mana kursi itu ditanding oleh UMNO. Dia sedar diri, tak payah duk fikir. Buat kerja sementara ni sebelum pilihan raya umum berlaku. Sebelum berlangsungnya pilihan raya umum ni, sementara kamu jadi Timbalan Menteri, paling tidak adalah sedikit jasa untuk rakyat. Jangan nanti rakyat akan terus menyumpah kamu. Bila kamu lalu di jalan nanti, rakyat buat tak tahu je. Anda akan menjadi kupang tembaga yang langsung tidak dihormati oleh rakyat. Sebab sekarang ni dah ada jawatan, kerjalah. Dia bercakap pasal politik buat apa? Sebab memang kawasan anda itu memang kena langgar apanya. Sebab you melompat. Dan hari ini pula, aduh, sedih saya dengar. Hari ini sebuah kedai makan di Bukit Jalil. Saya terima kiriman tu kan lucu juga tengoknya. Tapi dah lucu ni saya tak ada simpatinya. Sebab
Harga roti canai yang diorder RM1.50 sekeping. Harga teh tarik RM1.50. RM3. Tetapi dia kena keluar lagi RM10,000. Sebab gagal scan MySejahtera. Ini keadaannya. Jadi ya kita tak boleh salahkan pihak polis. Pihak polis terpaksa mengenakan kompaun sebanyak RM10,000 bagi setiap notis yang dikeluarkan. Kerana polis dia tak ada kuasa untuk tulis kompaun yang lebih rendah. Kerana itu yang ditentukan oleh pihak pimpinan atasan. Dan dia terpaksa ikut. Ini mengikut pindahan Ordinan Darurat di bawah Kerajaan Perikatan Nasional yang naikkan kompaun bagi sesiapa yang melanggar SOP. Ini yang saya bicarakan. Inilah masalahnya apabila hukuman-hukuman yang kadang-kadang kita macam tak masuk akal sepatutnya dibincangkan di Parlimen. Sebab itu saya katakan Parlimen perlu bersidang semula untuk membincangkan persoalan begini supaya dapat digariskan segala permasalahan ini satu persatu dan diperincikan jenis-jenis hukuman yang akan digunakan, denda yang akan digunakan. Kalau nanti segala-galanya dalam keadaan yang kita tak boleh salahkan pihak polis. Kalau dunia itu mengatakan RM10,000 pun dia kena tulis RM10,000. Saya dapat ada 7 tadi kiriman. Orang yang kena saman, yang polis tulis itu kompaun RM10,000. Dia pihak polis dia terpaksa ikut. Sebab mereka adalah penguat kuasa apa yang diputuskan. Ya, sebab itu saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, bawa balik ke Parlimen lah. Bukalah Parlimen itu untuk bersidang. Berkali-kali saya katakan, persidangan Parlimen perlu diadakan bukan nak jatuhkan sesiapa. Tetapi di Parlimen itulah tempat wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita untuk membincangkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bukan soal nak usuk dulu tak percaya ke. Itu rakyat tak ambil tahu, tak ambil kisah. Saya ingat 20%, 30% saja rakyat ambil tahu. Tapi yang rakyat mahu tahu, wakil mereka boleh bercakap. Wakil mereka boleh mengutarakan pandangan dan pendapat serta permasalahan mereka ditangani. Ini yang masalah yang selalu saya katakan, Parlimen perlu bersidang agar masalah rakyat dapat disantuni. Ini tidak. Nak katakan bahawa ini hukum darurat, Baginda Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku Agong pun dah mengeluarkan kenyataan titah Baginda melalui susunnya. Dia kata dalam keadaan darurat ini bersidang boleh. Jadi pimpinan harus segeralah buat itu. Bukan untuk menjatuhkan. Tak perlulah, jangan takut buat apa. Kenapa perlu takut dengan bayang-bayang? Sebab hari ini anda adalah pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana. Yang rakyat mahu suara mereka didengar, suara mereka diutarakan. Sebab kami punya wakil rakyat. Tak kisahlah wakil rakyat itu datang daripada DAP ke, wakil rakyat daripada PAS ke, wakil rakyat daripada UMNO ke, wakil rakyat daripada Amanah ke. Itu mereka adalah wakil kami. Sebab itu jawatan mereka digelar wakil rakyat. Sekarang ni masalah ni wakil rakyat pun duduk terkangkang, so tak ada buat apa. Duduk dengar-dengar langit. Kalau orang Kedah kata tu ambil duit sekupang, duk pelagar, duk cabut, janggu, cek. Dan dapat gaji, dapat elon percuma. Ini masalahnya. So, bila diwujudkan kembali, kita akan santuni satu persatu masalah. Sebab negara banyak masalah. Sekarang ni bertopuk-topuk. Masalah dalam negara kita ini bertopuk-topuk, bertimbun-timbun. Yang perlu disantuni satu persatu. Saudara Pok Cham, berani ke pihak? Soal berani, ini bukan soal keberanian. Ini soal hukum dalam sistem demokrasi. Sebab itu, apa yang dikatakan oleh Timbalan Speaker, Datuk Azlina, dia kata dalam keadaan sekarang ni, janganlah Parlimen itu dimandulkan, dikembirikan. Saya berkata tiap-tiap malam, saya kata, yang kita minta adalah Parlimen itu bersidang supaya masalah rakyat dapat dibincangkan. Supaya pimpinan negara yang berada di anjung kuasa dapat mendengar keluh kesah derita rakyat yang akan dilontarkan, yang akan dibawa oleh wakil-wakil rakyatnya. Ini bukan soal nak tarik sokongan, nak bergusuk, tak percaya. Itu soal lain. Dan rakyat tak mau dengar soal itu. Rakyat dah muak dengan politik. Kerana rakyat sekarang hidup tertekan. Itu soal compound. Bagaimana tadi? Ada satu lagi ni. Saya terima satu wall kiriman daripada teman-teman yang menjalankan kerja-kerja sebagai pemandu kenderaan perdagangan. Dia bawa lori dan sebagainya. Kami mewakili pihak pemandu dan pengusaha kecil pengangkutan perdagangan. Amatlah mengecewakan, dia kata, kerana tindakan mengikut penguasaan itu. Jadi kadang-kadang yang bolehlah dirunding, tetapi
Nampak macam tak boleh nak dirunding. Kalau masalah besar, tayar botak, tak ada brake, okey dia kata. Kalau tak ada cukai jalan. Tetapi mereka disaman hanya kerana perkara-perkara remeh. Antaranya lampu led. Jadi ini bukan kesalahan mandatory. Seperti bukan kesalahan mandatory seperti pelanggaran undang-undang serius seperti tayar botak, bodi lori tidak selamat, muatan berbahaya, keadaan teknikal lori yang teruk dan tidak sesuai jalan raya. Jadi yang itu memang mereka setuju. Cuma dia kata sebab mereka membawa lori-lori ini, kenderaan-kenderaan ini kadang-kadang jalan pun tak betul. Berlubang sana, berlubang sini, pun dia orang redah. Dalam saat-saat PKP juga mereka berusaha. Mereka juga adalah sebahagian daripada peranainya. Cuma masalahnya soal ciri-ciri tambahan pada lori ini yang membantu pihak pemandu, contohnya dia letakkan bukan cermin gelap, skrin ke atas tu untuk menahan pancaran daripada cahaya matahari. Kalau cahaya matahari terus ke mata nanti dia silau, boleh mengundang kemalangan. Begitu juga tentang katanya tadi, day running late. Jalan raya yang lampu ni mungkin dekat spotlight dia tu ada spotlight. Dan ini digunakan bukan dipasang waktu siang, waktu malam. Dalam keadaan PKP sekarang ini, lori berjalan tengah malam. Bila tengah malam kau tak ada spotlight, nanti ialah kita dah tua ni, kebanyakan pemandu lori pun ada usia yang 30-40 tahun ke atas, kadang-kadang mengantuk dan sebagainya, mungkin jalan tak apa-apa nak nampak. Jadi persoalan yang kecil-kecil begini, di sinilah Menteri Pengangkutan perlu duduk dengan persatuan, perhalusi satu persatu. Sebab itu saya kata ini diperlukan juga melalui Parlimen, supaya suara mereka dapat didengar oleh Menteri Pengangkutan Jalan. Sebab itu mereka kata, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Andai sampai kami terdesak, dia kata, besok mengundi, tak perlu nak rayu-rayu kami. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh bagi mewakili pemandu-pemandu lori. Lori perdagangan. Bukan senang. Muatannya berat. Jadi mintalah supaya pihak kementerian yang berwajib dapat duduk dengan pihak pokok kuasa. JPJ, pihak polis. Jangan asyik nak sama ni. Sekarang ni zaman nak menyaman saja. Ini adalah masalah. Okey, itu masalah rakyat yang saya santuni hari ini. Sekarang ni tadi saya sempat berada di Pejabat UMNO. Saya bertanya dengan Susah Agung, saya bertanya dengan terus terang tentang berhubung dengan mesyuarat muafakat nasional yang diadakan 2 malam lepas. Jadi menurutnya bahawa muafakat nasional mencapai kata sepakat bahawa dalam satu kenyataan dikeluarkan juga selesai mesyuarat tersebut, muafakat nasional juga mahu menyatakan keprihatinan yang amat serius ke atas keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan penggunaan kalimah-kalimah Islam dan orang-orang bukan Islam dalam penerbitan masing-masing. Itu adalah yang dibincangkan dalam mesyuarat muafakat nasional yang diadakan 2 malam dulu. Kemudian mesyuarat juga menggesa kerajaan dan merayu untuk membawa penghakiman ini ke Mahkamah Rayuan katanya. Jadi muafakat nasional dah buat ketetapan, minta supaya kerajaan bawa ke peringkat Mahkamah Rayuan. Dalam pernyataan itu juga menyebut bahawa muafakat nasional menggesa agar pihak kerajaan mengambil inisiatif menyegerakan pelaksanaan sistem pemerintahan negara dalam kerangka perlembagaan persekutuan. Dia bukanlah boleh main tebah begitu saja. Kita punya perlembagaan. Mesyuarat yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin tertinggi parti tersebut juga masih lagi mantap hubungannya. Tapi soal kita fahamlah sebab UMNO tidak bersama dengan PBM, PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi itu disantuni secara ini sahabatlah, saudara. Dan satu perkara lagi, ahli Parlimen Gua Musang yang bawa mulia Tengku Razili Hamzah, dia kata kalau boleh, dia sebagai pelaku pengurusi Majlis Penasihat UMNO, dia kata kalau musim pilihan raya akan datang ni, kalau boleh calon-calon yang nak diturunkan nanti, kalau boleh biarlah bersih dan tidak sombong.
Ini kebanyakan kadang-kadang ni ketua-ketua bahagian ni sombong dengan rakyat. Itu membuatkan rakyat kecil hati. Mereka baju hati. Jadi pengurusi Jemaah Penasihat UMNO itu berkata individu itu mestinya berupaya selain sentiasa dekat dengan rakyat. Jadi dia kata saya boleh nak cakap apa, saya tak boleh nak cakap apalah dia kata. Soal nak diperbaiki ni sebab kita telah memperbaiki UMNO. Cuma saya nak dengar daripada ahli-ahli UMNO apa yang perlu diperbaiki, apa yang ahli UMNO nak lagi. Sebab tu dia kata calon yang akan diturunkan bertanding nanti mestilah rekodnya bersih dan dihormati oleh rakyat. Soal dia menyanggah PAS apa semua tu saya tak nak ulah lah. Bagi saya tak nak mencurahkan minyak di atas bara api. Ya, katanya rakyat kini mahukan individu yang senang dihubungi, mudah membicarakan masalah rakyat yang berbangkit. Jadi mengenai masa depan UMNO, Yang Muhammad Tengku Razali berkata parti itu mampu bertahan selagi ia mendapat sokongan dan keyakinan rakyat. Walaupun kita dalam pilihan raya 2018 titik-titik hitam dalam sejarah parti kita, tetapi dia kata nampak tak memberi kesan yang buruk sangat kepada kita. Oleh itu orang di bawah masih kekal. Betul lah saya kata ahli-ahli UMNO ni masih lagi kental. Rakyat pun masih lagi semakin yakin pada UMNO dan Barisan Nasional. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada Raja Abdullah. Ini dia menyanggah habis tu. Dia kata UMNO masa dulu gah memerintah. Betul lah. Tapi kesan daripada itu ada pemimpin lupa daratan. Dah hari ini bila dah UMNO dah tak ada kuasa, hanya sekadar tempelan saja, maka mereka terkapai-kapai mencari kuasa yang telah hilang. Ada yang jadi katak, ada yang cengkerang, ada yang jadi berlangkas, malahan ada yang lagi pelacur politik. Ini yang kita kesalkan. Jadi memang kita kesian dengan pemimpin Melayu ini. Semoga apa yang berlaku hari ini menimbulkan kesedaran kepada mereka. Kerana rakyat, kata Raja Abdullah, memerhati. Rakyat sedang memerhati tingkah laku, perangai pimpinan-pimpinan daripada UMNO. Saya suka bercakap tentang pimpinan daripada UMNO. Parti lain dia punya hal lah. Sebab saya warga UMNO. Kalau satu benda yang menyentuh tentang parti saya akan pertahankan. Kalau benda itu betul, saya kena utarakan. Kita tak boleh menyorok segala sampah sarap di bawah kapet. Itu style lama. Put aside. Kita mesti berani betul terang. Jadi kami rakyat sedang memerhatikan Melayu-Melayu yang mengaku pemimpin ni, dia kata. Jadi beliau Raja rupanya Raja Abdullah ni adalah menjadi ahli UMNO sejak berusia 14 tahun. Berpuluh tahun dia jadi ahli. Dan duduk di kampung, dia kata orang tak kenal dia apa semua, tapi dia memerhati. Tetapi bagi dia walaupun dia jauh, dia sebagai ahli UMNO tak kenal maka tak cinta. Jadi dia dah tahu kecintaan dia pada parti UMNO itu begitu mendalam. Jadi sebab itu dia kata seorang pemimpin itu kena sedar dan faham. Bila hendak menawarkan diri, kena sedar diri. Bukan hanya aku sebagai ketua bahagian, aku mesti jadi pemimpin. Ini masalah dia. Tiba-tiba hari ini pula ni, saya hari ini satu lagi masalah timbul. Saudara. Iaitu tentang isu pengundi 18 tahun. Jadi kenapa ada flip-flop? Dan sudah ada, saya yakin bahawa kemungkinan Kerajaan Perikatan Nasional ni seolah-olah tidak mahu melaksanakan undi 18. Mungkin kerana merasakan majoriti anak-anak muda masih marah dan terus marah dengan pimpinan kerajaan hari ini. Namun begitu, usul isu undi 18 ini telah diluluskan secara sebulat suara oleh semua ahli parlimen pada bulan Julai 2019. Waktu itu Pakatan Harapan, UMNO sokong, tak ada masalah. Yang waktu itu kita bukan dalam kerajaan. Dan Parti Pribumi Bersatu dalam kerajaan waktu itu. Jadi dalam keadaan gini kita melihat seolah-olah Perikatan Nasional ini seolah terperangkap dalam isu pengundi 18 tahun. Kan jadi orang terfikir mau laksana ke tidak, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Kerana kalau mereka tidak meluluskannya, ia maksud penghinaan paling besar terhadap parlimen dan proses demokrasi. Dan setelah ia diluluskan sebulat suara tanpa sebarang bantahan atau mana-mana ahli parlimen berkecuali, maka undi 18 tahun itu patut dilaksanakan mengikut jadual yang dipersetujui. Kena ingat usul dengan majoriti 2/3 pun boleh mengubah struktur perlembagaan. Ini kan pula sebulat suara.
Cuma yang saya hairan, semalam kemarin, speaker Dewan Negara pula mengatakan, haruslah diperhalusi balik isu pengundi 18 tahun ini. Saya terkejut. Kerana kenyataan itu, ialah beliau daripada Parti Peribumi Bersatu. Tapi, tubuh badannya adalah sebagai speaker Dewan Negara. Selepas diluluskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara akan meluluskan. Dewan Negara dah lulus, sembah pada Agong untuk ditandatangani dan digazetkan. Jadi beliau sepatutnya tentulah, mungkinlah waktu itu dulu tu beliau tidak berada dalam parlimen. Beliau bukan jadi speaker. Tapi sekarang tentu dia boleh refer balik apa yang dibahaskan, apa yang tertulis dalam handset parlimen. Tak boleh. Kalaulah merasakan bahawa persoalan tentang pengundi muda ini nak dipertikaikan lagi, dia kena bawa. Tak payah nak heboh dalam surat khabar. Tak, benda ini dah macam seolah kita sekarang ni nak dipertikaikan. Agama Islam itu agama persekutuan. Tak boleh lagi. Tak boleh lah, sebab sebulat suara dah setuju. Sama ada parti pembangkang, sama ada parti kerajaan, tak ada yang berkecuali. Jadi dia sebagai speaker sekarang ni Dewan Negara. Tiap-tiap undang-undang, tiap-tiap perubahan soal perlembagaan, undang-undang, enactment, ordinan dan sebagainya, setelah dibahaskan di Dewan Rakyat akan dibawa ke Dewan Negara. Dan beliau sebagai speaker Dewan Negara, tak sepatutnya beliau mengutarakan persoalan ini. Kalau nak sungguh pun, maka cari senator, buat usul. Dan dia sebagai speaker waktu itu, bolehlah dia bagi kebebasan untuk berhujah. Itu kuasa dia sebagai speaker. Kenapa nak dilontarkan masalah ini? Seolah-olah nak blame pada semua orang. Ini, jadi, apa kata Ketua Puteri UMNO? Dan saya amat menghormati Ketua Puteri Ketua Puteri UMNO kita ni, Datuk Zaidah Zahrid Khan. Dia kata kita seolah-olah mau kembali ke masa silam. Zaman kegelapan era Pakatan Harapan selama 22 bulan. Kerana dia kata Dewan Rakyat pada 16 Julai telah meluluskan Rang Undang-Undang RUU, Perlembagaan Pindaan 2019 bagi menurunkan had umur layak mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Rang undang-undang ini disokong oleh 211 ahli parlimen dari Kerajaan Pakatan Harapan, termasuk pembangkang ketika itu. Sebelah lagi tidak hadir. Bukan tak sokong, dia tak hadir. BN menyokong penuh RUU kerana melihat itulah peluang mengangkat aspirasi anak muda seawal usia 18 tahun untuk menentukan siapa kerajaan yang akan membela mereka di masa hadapan. Tiba hari ini dia kata ada pemimpin berpengaruh. Itu speaker lah. Dalam PPBM mengatakan sebaliknya. Seolah-olah mau menafikan hak dan suara anak muda. Dan beliau sebagai Ketua Puteri UMNO, tentulah beliau akan menyuarakan soalannya kenapa tiba-tiba berubah nada. Sendiri yang mau pindah, sendiri pula kata tak praktikal. Ini satu benda yang ini dia kata flip-flop. Jadi ini persoalannya. Jadi saya ingin juga mengutarakan lontaran kenyataan daripada Presiden UMNO. Cantik, ini kita bercakap soal politik yang sempang, yang terlalu tempang budaya politiknya. Menurut Presiden UMNO, dia kata hakikatnya sekarang ni tiada sebarang kluster dalam kepimpinan UMNO. Apatah lagi akar umbi UMNO mahu supaya UMNO terus berpadu tanpa sebarang perpecahan. Biarpun perbezaan pendapat tetap diraikan. Namun, tafsiran terdapat wujudnya pelbagai kluster mengikut penganalisis politik tidak dapat dielakkan. Jadi mereka kata kluster mahkamah. Jadi kalau kluster mahkamah tu sila berundur. Kononnya demi nak selamatkan UMNO. Kemudian yang hairannya kata-kata ini penyokong kluster kuasa ni mereka yang anti UMNO. Mereka ni anti UMNO. Kemudian ada pula kluster cari makan yang dikenali sebagai kluster broker. Ini menambah garam lagi dengan bolok-bolok dalam politik kita ni. Jadi nasib baiklah dia kata ada penyokong UMNO dapat menghidup tentang tipu muslihat kluster-kluster ini. Golongan berkecuali atas pagar pun nampak mereka dapat melihat agenda dua kluster ini. Kan ini zaman media sosial. Lagipun lebih 3 juta ahli dan penyokong UMNO tahu kluster mahkamah ini adalah the last defend UMNO. Mereka tahu sebab itu kluster kuasa dan kluster broker bersungguh-sungguh menghasut. Mereka menuduh dan sebagainya. Sebab sebenarnya kluster mahkamah ini adalah kluster yang mempertahankan maruah UMNO. Orang yang tidak mau tunduk, yang tidak mau mengemis dengan parti pemerintah. Jadi
Saya cuma ketawa juga. Hari ini dan sekarang ni musim survey, saudara. Macam-macam survey ada. Yang paling seronok saya adalah survey tentang siapa yang paling tidak popular di kalangan menteri-menteri dalam kabinet kerajaan Perikatan Nasional. Jadi champion yang tidak popular, bukan di champion tidak popular adalah Menteri Perdagangan dan Industri. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Saudara Azmin Ali. Ini yang paling tidak popular. Yang kedua adalah Menteri Flip-Flop. Menteri Flip-Flop adalah Menteri Pendidikan. Saya panggil dia Mat Jidin. Ini dua orang. Dan ini survey. Banyak lagi survey-survey yang dilakukan. Dan yang terbaru saya dapat, ini survey yang agak memeranjatkan saya. Iaitu survey ini datang daripada surat khabar bukan Melayu, iaitu surat khabar Cina. Berdasarkan kedudukan dikumpul, daripada Xinjiang. Setakat hari ni memanglah kita tak nafikan kalau masyarakat Cina ni, mereka survey di kalangan warga Cina, dia memilih keadilan. Tetapi itu nombor satu. Nombor dua adalah UMNO Barisan Nasional. Dia kata keadilan dapat 14.41%. Itu 4,824 undi. Kemudian komponen daripada PA, DAP dan Amanah dapat 12%. UMNO dapat tempat ketiga. Iaitu ini masyarakat Cina, ya, bukan masyarakat Melayu. Artinya pengundi Cina sudah mahu nak berdatang kepada UMNO Barisan Nasional. Sebab dia kata UMNO mendapat daripada jumlah sokongan itu keadilan 4,824, DAP 4,036, UMNO dapat 3,502. Itu 10.46%. Ini dapatan daripada surat khabar Cina. Surat khabar lama tidak, surat khabar Cina, babe. Azmin Ali ni memang dasar batu nensal. Ini sepi surat khabar Cina pun begitu juga. Kemudian selain daripada itu, PAS dapat tempat yang keempat. Ni Parti Muda, Syed Saddiq dapat tempat yang kelima. Dia dapat 5.32%, 1,782. PAS dapat 7.58%, itu 2,538. Dan berada di tempat ketujuh itu Parti Warisan. Warisan dapat 5.32%, 1,700. Bersatu berada di tempat yang ke-9. Macam mana kita nak depend pada mereka? Itu cuma 1,701 saja. Ini berdasarkan kepada kiraan surat khabar Xinjiang. Surat khabar Cina, bukan surat khabar Melayu. Kalau survey bercakap akhbar Melayu ni melambung-lambung lah UMNO Barisan Nasional. Jadi kita melihat bahawa sudah ada ruang keyakinan di kalangan pengundi-pengundi bukan Melayu untuk kembali memperbetulkan kesilapan masa silam mereka. Seolah-olah pengundi-pengundi Cina ini mau memperbetulkan, sebab mereka juga begitu terkesan dengan kedudukan ekonomi yang mengudum begini teruk sekali. Jadi mereka merasakan bertanggungjawab untuk turut sama memperbetulkan ketempangan dalam politik ini. Mereka mahu bersama-sama menyantuni dengan rakyat untuk memperbetulkan dan meletakkan kembali UMNO Barisan Nasional berada di tempat yang sewajarnya. Memanglah hati kecil mereka pada PKR dan keadilan. Dulu pilihan raya 2018, pilihan raya ke-14 dulu, kalau kita masa tu buat survey, UMNO Barisan Nasional yang tercorot. Yang paling ke bawah, kalau dia bawa 60,000 pengundi, dia dicari daripada 60,000 dia buat survey, maksimum UMNO Barisan Nasional dapat, saya ingat lagi, 500. Tapi hari ini akhbar Cina, akhbar Xinjiang, Xinjiang yang paling berpengaruh dalam masyarakat Cina, Xinjiang. Akhbar Xinjiang meletakkan UMNO boleh dapat sejumlah 14%. It's very big. Jadi sebab itu kita perlu menyantuni. Kerana itu saya merasakan pimpinan UMNO sudah tiba masanya untuk menyantuni mereka. Jangan kita tunjuk sombong sebagaimana apa dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Sebab itu, saya lihat sendiri macam bosku, Datuk Seri Najib. Dia dalam masyarakat Cina, Cina sendiri cakap, bosku. Artinya, masyarakat Cina, warga Cina sudah tahu bahawa
Mereka sudah melakukan kesilapan. Dia nak bawa balik. Dia nak memperbetulkan keadaan. Jadi bila mereka nak datang memperbetulkan keadaan, kita perlu menyantuni mereka. Jangan kita berlagak sombong. Saya menghormati cara approach Datuk Seri Najib. Dia jumpa bawa naik motosikal ke, dia pergi makan dekat warung. Dia ada simpati daripada warga Cina. Saudara perlu ingat, dalam politik yang paling utama bukan soal keyakinan saja, tetapi adalah simpati. Apabila rakyat bersimpati dengan UMNO Barisan Nasional, that is the winning factor. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.